man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi ini. Semoga dengan apa yang terjadi pada pagi ini mendatangkan berkah kepada kita dengan majlis ilmu yang kita jalankan. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan insya-Allah pada pagi ini saya menggantikan ustaz yang tidak dapat hadir. Nama saya Ustaz Faizal daripada Bandar Baru Bangi. Masih lagi belajar di peringkat PhD di Kolej Institusi Islam Antarabangsa Selangor UIS yang telah ditukar nama sebagai UIS. K itu dibuang dengan UIS. Jadi Universiti Islam Selangor. Jadi saya masih lagi dalam proses, mohon para jemaah berdoakan agar masih kekal istiqamah. Dia bila dah sibuk berkuliah ni dah sibuk lain dah. Dan selalunya kalau kuliah duha ni memang kuliah duha ni muslimat. Kalau kita gabungkan datang 2-3 orang aja yang bagian muslimin, biasa standard. Tetapi itulah kalau kehebatan kuliah duha ni, kita biasa tahu memang inilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita duduk seketika. Jadi insya-Allah sementara nak memanfaatkan pada pagi ini, selalunya kita berapa lama? Sejam ke sejam tengah ke 2 jam? 1 jam. 1 jam saya ambil tajuk yang 1 jam. 2 jam saya ambil tajuk yang 2 jam. Jadi insya-Allah pagi ini saya nak berkongsi dengan para jemaah tentang satu kitab, wasiat Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah dia meninggalkan beberapa wasiat. Wasiat yang pertama, 3 situasi yang manusia akan menyesal. Yang pertama, Imam Ibnu Qudamah mengatakan ketika mana manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Dan di antara di dalam Al-Quran, Allah nyatakan hampir ada 10 ayat yang mengatakan manusia akan mohon kepada Allah dikembalikan ke muka bumi ketika mana berada di dalam neraka Allah. Dan salah satu ayatnya berkenaan apabila manusia tidak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pada ketika itu melihat sahabat-sahabatnya dapat syafaat, adik-beradik dapat syafaat, ibu bapa dapat syafaat, kesemua orang di sekeliling dapat syafaat, dan hanya dia seorang tidak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf mengatakan manusia ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak adakah jalan lain bagi kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Ini di antara apabila orang-orang Islam tidak mendapat syafaat Rasulullah, kamu akan mohon kepada Allah untuk dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah mengatakan ketika mana manusia telah dimasukkan ke dalam syurga Allah, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Padahal dah masuk dalam syurga. Kita pun duduk dalam majlis ilmu ni berkat dengan rahmat Allah, Allah masukkan kita ke semua dalam syurga. Tapi Imam Ibnu Qudamah menyatakan sebaliknya. Imam Ibnu Qudamah menyatakan kamu dah masuk dalam syurga sekalipun, kamu akan mohon kepada Allah untuk dikembalikan. Yang ketiga, ketika mana manusia dimasukkan ke dalam kubur, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Jadi wasiat yang pertama berkenaan dengan pengurusan masa manusia. Manusia bila tidak gunakan masa yang ada di atas muka bumi, kamu akan menyesal terhadap 3 perkara tersebut. Ketika mana kamu dikebumikan, ketika mana kamu dimasukkan ke dalam neraka, dan ketika mana kamu dimasukkan ke dalam syurga. Semuanya itu berkenaan pengurusan masa kita. Macam mana kita nak isikan? Menyesal kalau kita tak isi. Menyesal. Itu yang pertama. Wasiat yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan 4 perkara yang akan merosakkan amalan kamu. Kita ni beramal tanpa kita sedar, Allah tak tulis pun amalan tersebut dalam buku catatan amalan. Pertama, ketika mana manusia sedang beramal dan beribadah kepada Allah dalam masa yang sama,
kamu ada sifat riak, Allah hapuskan amalan kamu. Kedua, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah dalam masa yang sama, kamu ada sifat ujub, Allah hapuskan amalan kamu. Ketiga, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah dalam masa yang sama, kamu menghina orang-orang di sebelah kamu, kamu kutuk, kamu keji, kamu perli dia, Allah hapuskan amalan kamu pada ketika itu. Walaupun kutukan, walaupun kejian itu masih berada di dalam hati, Allah Maha mengetahui, Allah hapuskan amalan kamu. Yang keempat, ketika mana kamu sedang beramal dan beribadah kepada Allah dalam masa yang sama, amalan itu sendiri menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hapuskan amalan kamu. Ustaz, payahnya nak beramal betul. Saya lepas kuliah bab ni, dia kata, Ustaz, lebih baik kita jadi orang biasa je lah Ustaz, tak payah. Tapi kalau sesiapa yang mengatakan amalan itu susah selepas mendengar apa penjelasannya, itu maknanya hidayah daripada Allah. Sebelum ni kita tak terasa, tapi bila kita dah tahu, ya Allah susahnya nak beramal, ya Allah susahnya nak jaga amalan ni, ya Allah susahnya nak kekalkan, itu adalah hidayah daripada Allah. Allah berikan kepada kamu supaya kita mengetahui benda yang kita tidak tahu, kita mengetahui dan kita sedar tentang perkara tersebut. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang seterusnya, yang paling berat dalam kitab ini bagi saya lah wasiat Imam Ibnu Qudamah menyatakan tentang amanah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72, yang bermaksud amanah pada asalnya diberikan kepada langit, langit menolaknya. Amanah itu diberikan kepada bumi yang kita pijak, bumi juga menolaknya. Kemudian amanah itu diberikan kepada gunung ganang yang besar, gunung ganang juga menolaknya. Dan akhirnya amanah itu diberikan kepada manusia, manusia menerimanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72, Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang bodoh. Makhluk Allah langit tak nak terima, makhluk Allah bumi yang kita duduk punya besar tak nak terima amanah, gunung ganang yang besar pun tidak mau terima amanah. Tetapi manusia seselemah makhluk yang Allah jadikan menerima amanah tersebut. Dan dalam riwayat mengatakan ketika mana Nabi Allah Adam AS di penghujung nyawanya, ketika mana dalam keadaan nazak, Nabi Allah Adam AS mengatakan, ya Allah, aku kembalikan amanah ini. Kemudian tidak ada satu makhluk pun yang menerima amanah tersebut. Lalu diberikan kepada anak, cucu, cicitnya, dan sampailah kepada kita. Kitalah yang memegang amanah. Dan sebelum Nabi Allah Adam menerima amanah tersebut, Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, apa maksud amanah ni? Allah menjelaskan, amanah ialah apabila kamu lakukan dengan baik, kamu mendapat ganjaran dan balasan. Sekiranya kamu gagal, kamu akan diazab oleh Allah. Nampak mudah. Kita buat, selesai masalah. Kamu gagal, kamu diazab. Sebab itu Nabi Allah Adam terima. Tapi bila kita perhalusi, kita lihat tentang amanah dengan diri kamu, kalau ada orang yang memegang jawatan pada ketika ini, letak jawatan, tuan-tuan. Takut. Allah nyatakan dalam banyak ayat Quran mengatakan kita semua ni akan tuding-menuding jari di antara satu sama lain. Sebelum saya mengenali para jemaah, kita tidak ada masalah. Tapi bila saya dah duduk dalam ni, jemaah mengenali saya menjadi masalah. Sebab kita khawatir antara kita ada yang kecil hati. Tuan-tuan akan tuding ustaz lah yang mana datang pada ketika itu menyampaikan maklumat yang salah. Saya bertanggungjawab. Sebab itu sebagai satu amanah. Jangan kamu khianat amanah. Amanah penyebab manusia akan menjadi hancur. Takut tuan-tuan tentang amanah. Kadang-kadang kita ni orang bagi jawatan, tak apalah, dah tak ada, aku terpaksa aku terima. Terpaksa ataupun tidak, amanah tetap amanah. Amanah tetap amanah. Jadi amanah ni cukup berat bagi saya. Kita halusi satu persatu, takut sangat. Dan di antara wasiat-wasiat lain, Imam Ibnu Qudamah menyatakan ada pula. Imam Ibnu Qudamah dah merancang susunan wasiat tersebut. Di penghujung dia meletakkan amalan-amalan yang terbaik yang boleh kita buat. Di antaranya dia meletakkan satu amalan, iaitu amalan itulah yang akan menjadi amalan yang paling berat di sisi Allah. Tidak ada amalan lain. Amalan itulah yang menjadi berat pada sisi Allah di hari akhirat kelak. Tidak ada amalan lain yang paling berat. Dan kemudian amalan yang lain yang mengatakan antara sebab rahmat Allah turun kepada kamu, di antaranya orang-orang yang menjaga silaturahim.
Di antara sebab Allah kasihkan kepada kamu, Nabi kasih kepada kamu, kepada orang-orang yang berkawan di atas dasar cinta kerana Allah. Di antara hebat bila kita tengok macam tipu, tapi kita memperhatikan inilah wasiat yang ditinggalkan untuk mengubah kita. Satu persatu wasiat bila kita lihat, ya Allah, cukup hebat. Semuanya diambil daripada Al-Quran, semuanya diambil daripada hadis, dikombinkan, dibuat sebagai satu cerita. Bila cerita kita faham, kita ingat cerita tersebut, kita akan ingat apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Dan pada pagi ini kita nak berkongsi salah satu wasiat. Sebab kita kan lepas ni nak puasa. Ustaz, kau nak jaga amalan ke tak? Kalau tak jaga kan sia-sia puasa, buat ponek je kan. Muka dah lah, waduh, muka kesian je. Sampai buka puasa tak ada, amalan tidak dituliskan. Iaitu tentang 4 perkara yang akan merosakkan amalan kamu. 4 perkara tadi, pertama riak, kedua ujub, ketiga menghina sesama orang-orang Islam. Ni sebelah-sebelah kita ni. Yang keempat ialah tentang menyalahi sunnah. Saya tak ambil semua, kita ambil yang ketiga je. Yang ketiga berkaitan dengan menghina sesama orang-orang Islam. Jadi saya sampaikan, saya bacakan apa yang terkandung dalam kitab ni, saya jelaskan kepada jemaah, semoga kita mendapat pengajaran daripadanya. Baik, apa yang ingin Imam Ibnu Qudamah sampaikan tentang penghinaan orang-orang Islam? Pertama, kamu hina orang walaupun di dalam hati kamu Allah hapuskan amalan kamu. Ketika mana kita sedang duduk majlis ilmu, jemaah dia kutuk ustaz ni bukan betul ni pun, Allah hapuskan amalan kamu. Saya pula kutuk jemaah ni duduk main kat belakang, dia main telefon, dia main jam, dia main pen, dia main tudung, tak ada pojok lain ke? Allah hapuskan amalan kamu. Nampak tak? Ini di antaranya kritikan. Sebab manusia tidak layak berkata tentang manusia. Ingat. Jadi Imam Ibnu Qudamah bagi satu contoh kenapa amalan kamu terhapus ketika mana kamu berkata di dalam hati terhadap orang lain. Baik. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam wasiatnya pada bab menghina orang-orang Islam. Janganlah engkau menghina orang Islam yang lain dan bersangka bahawa engkau lebih baik daripadanya. Kerana perbuatan itu mungkin akan menyebabkan segala amalanmu akan terhapus. Ini Imam Ibnu Qudamah nyatakan, amalan kamu boleh terhapus disebabkan penghinaan sesama kita, di antara kita. Kemudian Imam Ibnu Qudamah bagi satu contoh tentang Nabi Isa alaihissalam. Para jemaah, ingatlah apa yang saya sampaikan, kisah Nabi Isa ini adalah menjadi dalil kepada kita bahawasanya kamu menghina orang lain di dalam hati kamu, Allah hapuskan amalan kamu. Baik, saya bacakan. Kami telah meriwayatkan bahawasanya Nabi Allah Isa alaihissalam telah keluar bermusafir dengan salah seorang daripada Hawari ataupun sahabatnya. Maksudnya Nabi Isa dan sahabat, 2 orang keluar bermusafir. Dan apabila mereka berjalan, mereka melintasi satu kota, dan di dalam kota tersebut ada seorang pencuri. Lalu apabila mereka berdua melalui di hadapan pencuri tersebut, maka pencuri itu berkata, "Ya Allah, ini Nabi Isa. Ya Allah, ini Nabi Isa yang mulia dan sahabatnya juga mulia." Apa yang jadi? Pencuri ini memuji Nabi Isa dan sahabatnya. "Ya Allah, ini Nabi Isa, Nabi Allah yang mulia dan sahabatnya juga yang mulia. Siapa pula engkau wahai celaka?" Seorang pencuri, seorang mengganggu di jalanan, seorang menakutkan orang, dan seorang yang membunuh jiwa yang tidak berdosa. Pencuri itu muhasabah diri. Dia tengok Nabi Isa yang hebat. Dia memuji Nabi Isa dan dia memuji diri. Dia merendah diri. Dan akhirnya lalu pencuri itu berkata, "Ya Allah, aku nak bertaubat ya Allah, dan aku ingin berjalan bersama-sama dengan Nabi Isa." Pencuri ini bertaubat. Dia kata, "Ya Allah, aku nak bertaubat, aku nak konvoi sama-sama dengan Nabi Isa. Aku nak konvoi." Jadi ini hajat pencuri tersebut. Maka apabila pencuri itu ingin berjalan dengan Nabi Isa dan sahabatnya, lalu pencuri itu berkata lagi di dalam hatinya, "Ya Allah, aku tak layak ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak zina, dan aku banyak lakukan kemaksiat, aku banyak dosa ya Allah." Jadi tak jadi. Asal nak jalan, tapi disebabkan banyak dosa, dia kata, "Ya Allah, tak jadi lagi, sebab dia banyak dosa." Nabi Isa orang yang mulia,
Lalu pencuri itu berkata, ya Allah, aku tetap akan jalan bersama mereka, tetapi di belakang mereka jauh sikit. Maknanya pelan-pelan, intai-intai, jalan jangan sampai Nabi itu perasan. Lalu jalanlah mereka bertiga, sahabat Isa, Nabi Isa dan pencuri-pencuri itu di belakang. Apa yang terjadi? Maka mereka bertiga berjalanlah. Lalu sahabat Nabi Isa perasan ada orang di belakangnya, lalu menoleh ke belakang dan berkata, siapakah anjing ini yang berani berjalan di belakang kami? Sahabat Nabi kata apa? Sahabat Nabi Isa berkata, siapakah anjing ini yang ingin jalan belakang kami? Dia berkata di dalam hati dia, sebab pencuri itu kan jauh. Kita cakap kan, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hati mereka bersama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, katakan kepada kedua-duanya. Pertama, wahai Isa, katakan kepada pencuri tersebut, bergembiralah kamu kerana Allah telah menerima taubat kamu. Dan Isa, katakan kepada sahabat kamu, mulakan semula perjalanan kerana Allah hapuskan amalan kamu kerana penghinaan tersebut. Lalu Nabi Isa sampaikan. Bila Nabi Isa sampaikan, pertama sahabat Nabi Isa terkejut. Dia kata, wahai Nabi Allah, macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu? Dia kata, ini wahyu daripada Allah. Allah mengatakan kamu semulakan perjalanan. Allah hapuskan amalan kamu sebab kamu menghina orang di belakang kamu. Inilah yang menjadi ketakutan kita. Kita takut, tuan-tuan. Bila kita baca benda ni, kalau setakat benda ini pun boleh menghapuskan amalan kamu, banyak lagi benda yang kita buat, lagi banyak daripada apa yang dia buat. Kadang-kadang kita tak puas hati, kita duduk dalam berjemaah tidak puas hati, kita berkata-kata dalam hati kamu, kamu mengutuk, menghina orang tersebut, sedangkan kamu sedang beribadah. Mana datangnya amalan? Amalan kamu dihapuskan oleh Allah disebabkan perbuatan kamu. Ingat, ini di antara perbuatan yang akan mewujudkan dosa di antara manusia yang mana Allah tidak akan ampunkan. Kamu kena minta maaf balik pada orang tersebut. Salah satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah adalah dosa di antara manusia. Kita bayang berapa banyak benda yang kita buat. Kalau setakat ni kita dah buat, Ustaz, macam mana kalau orang tu dah tak ada, dah mati, dah meninggal dunia, ataupun dah tak jumpa dah, Ustaz, saya pun tak tahu dia hidup lagi pun tidak. Itu pentingnya majlis ilmu. Allah berikan peringatan kepada kamu, kita hentikan. Tak boleh kita hentikan. Jangan kamu menambah dalam buku senarai koleksi nama-nama orang yang kita akan bertanggungjawab di hari akhirat kelak. Ini riwayat yang pertama saya bawa yang ditulis dalam kitab Wasiat Imam Hidup Qudamah. Riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua saya ambil daripada kitab Al-Hikam, karangan Syekh Atha'illah As-Sakandari. Dalam kitab Al-Hikam yang telah disyarahkan oleh mantan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia ada 2 jilid. Jilid 1, jilid 2 disyarahkan tentang kitab Al-Hikam. Dalam jilid yang pertama ada satu selit kisah tentang Syekh Abu Qasim Al-Junaid, seorang ulama besar. Syekh Abu Qasim Al-Junaid, dia menceritakan ketika mana dia duduk dalam satu masjid untuk sembahyangkan seorang jenazah. Jenazah dah ada di hadapan, tapi Tok Imam tak ada. Jadi jenazah duduk seorang-seorang dekat situ. Syekh Abu Qasim Al-Junaid apabila masuk dalam masjid, imam belum sampai, jadi Syekh Abu Qasim ni duduk di satu sudut, duduk diam. Tiba-tiba dia ternampak ada seorang fakir miskin. Fakir miskin ini masuk dalam masjid, dia meminta sedekah. Setiap jemaah dia pergi ni, jemaah ni pergi tak dapat, dia minta jemaah lain. Habis semua jemaah dia kacau. Syekh Abu Qasim Al-Junaid dalam hati dia mengatakan, ya Allah, lebih baik kau jangan buat perkara ini dalam masjid. Jangan ganggu jemaah. Kalau nak minta sedekah pun di luar masjid. Jangan ganggu jemaah di dalam masjid. Ini kata-kata Syekh Abu Qasim di dalam hati dia. Lalu Tok Imam datang, Tok Imam semayangkan jenazah, dikebumikan jenazah, selesai pasal jenazah. Dan pada malam tersebut Syekh Abu Qasim Al-Junaid dia menceritakan pengalaman dia. Pada malam kejadian, dia gagal solat malam. Tak boleh, ngantuk dia kuat sangat. Dia gagal solat malam dan dia tidur tanpa solat. Ketika mana dia tidur, dia bermimpi dia masuk balik dalam masjid yang sama dan jenazah masih ada di hadapan. Di sebelah jenazah ada satu troli dan di atas troli tersebut ada satu hidangan daging bangkai yang busuk. Lalu
Syekh Abu Qasim Al-Junaid dia terkejut. Kenapa masih ada jenazah lagi? Bukan jenazah sudah dikebumikan ke? Lalu ada hamba Allah datang, dia tolak hidangan ini terus kepada Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Lalu Syekh Abu Qasim Al-Junaid kata, kenapa ditujukan makanan ini kepada hamba? Dia kata, ingat tuan hamba, pada siang tadi tuan hamba telah menghina seorang pengemis. Dia kata, wallahi aku tak menghina, aku hanya mengatakan dalam diriku sepatutnya jangan dilakukan perkara ini. Kalau nak laku pun di luar masjid, jangan ganggu jemaah. Aku hanya mengatakan apa yang aku nampak. Hamba Allah ini mengatakan itu sebagai salah satu bentuk hinaan dan manusia tidak layak bercakap tentang manusia lain. Dia kata, wallahi lebih baik kalau macam itu aku minta maaf. Hamba Allah ini mengatakan, nak minta maaf bukan minta maaf dengan hamba, minta maaf dengan pengemis tersebut. Lalu Syekh Abu Qasim berkata, wallahi aku akan minta maaf, aku berjanji aku akan minta maaf. Lalu dia terbangun daripada tidur. Asalnya dia mengatakan ni satu mimpi, tapi disebabkan dalam mimpi tersebut ada janji, dalam mimpi tersebut dia kata aku akan minta maaf, dia pergi cari balik. Dia pergi cari pengemis tersebut, Allah takdirkan dia jumpa, dan apabila dia beri salam kepada pengemis tersebut mengatakan, wahai hamba Allah, lain kali jangan buat lagi. Dia tak cerita pun lagi. Dia katakan, benarlah mimpi ini, inilah yang akan menghapuskan dosa kamu, menghapuskan pahala kamu. Kalaulah Syekh Abu Qasim hanya mengatakan apa yang dia nampak, itu pun telah menghapuskan amalan dia. Banyak lagi kita buat, tuan-tuan. Banyak lagi kita buat. Lagi banyak lagi, teruk lagi. Ingat, perbuatan kamu telah mewujudkan satu dosa di antara manusia yang Allah tidak akan ampunkan. Syekh Abu Qasim perlu minta maaf balik kepada orang tersebut untuk menghapuskan dosa. Dan dosa tersebut hanya hak kepada mangsa sama ada nak maafkan atau tidak. Kita tak boleh marah. Ustaz, dia tak nak maafkan saya, Ustaz. Memang itu hak dia, antara manusia, hak dia tak nak maafkan kamu. Kita tidak boleh salahkan diri dari dia, kita salahkan diri kamu sendiri. Ini di antara perkara yang mengatakan kamu berkata-kata tentang orang lain, kita telah mewujudkan satu dosa di antara manusia. Berapa banyak kita buat. Sebab itu pentingnya majlis ilmu datang peringatan supaya apa? Kita berhenti daripada bercerita tentang orang lain. Bercerita tentang orang lain ketemu 2 jam pun takkan habis. Satu hari satu malam tak. Sampai terkejutlah makanan tu. Kita betulkan dulu. Baik, tentang Syekh Abu Qasim Al-Junaid, tentang makanan tadi, daging yang bangkai, sebenarnya perkara itu terkandung di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, la yaqtab ba'dukum ba'da, jangan kamu mengumpat orang lain. Adakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Jadi Allah nyatakan jangan kita bercerita tentang kamu bercerita tentang orang lain. Adakah kamu sanggup memakan daging saudara kamu yang telah meninggal dunia? Dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab kenapa? Mulut kita. Jadi kita muhasabah diri. Baik, saya berkongsi tentang ayat-ayat Al-Quran pula yang melarang kita bercerita tentang orang lain. Di antara ayat yang pertama dalam surah Al-Humazah, kita pun biasa dah baca, wailul likulli humazatil lumazah. Itu dah baca dalam solat. Tapi bila orang yang mengerti tentang maksud ayat tersebut, dia akan insaf. Tapi pada orang yang tidak mengerti, dia hanya membacanya sahaja. Allah nak sampaikan dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama, Allah melaknat orang-orang yang suka mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat, dan celakalah bagi orang-orang yang suka mencela orang lain. Dua golongan. Pertama mengumpat, golongan yang kedua mencela orang lain. Allah laknat kamu di dalam Al-Quran. Ini kita ingat, sebab ini dalam pemerhatian. Kemudian kita lihat di antara lain, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memberi peringatan kepada mulut kamu. Rasulullah SAW bersabda, ketika mana anak Adam bangun daripada tidurnya setiap pagi, kita semua ni anak Adam, ketika mana kamu bangun setiap pagi daripada tidur kamu, seluruh anggota tubuh kamu akan memberi peringatan kepada lidah
dengan berkata, ittaqullah fina fa innama nahnu bik. Wahai mulut, takutlah kamu kepada Allah, kerana keselamatan kami bersandar kepada kamu. Lalu mereka berkata lagi, anggota berkata lagi, fa inistakam tastakamnas. Wahai mulut, kalau kamu betul, kalau kamu lurus, kalau kamu baik, kami selamat. Wa init wajadta wajadna. Wahai mulut, kamu melakukan dosa, kamu serong, kamu telajak, kami akan menanggung akibatnya. Dalam kata lain, wahai mulut, kau jangan cek pasal, kau cari pasal, kami semua akan terlibat. Ini samalah dengan pepatah Melayu mengatakan, kerana mulut badan binasa. Itu adalah hadis. Kerana mulut badan binasa. Rasulullah nyatakan 1400 tahun dahulu. Seluruh anggota tubuh kamu akan berdoa, ya Allah, wahai mulut, kau jangan cari pasal, kau cari pasal, kita semua akan terlibat. Ini di antara hadis. Dan kita lihat, untuk penerangan lanjut, saya ambil surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kita berbincang pada pagi ini berdasarkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, la yashau qaumun min qaumin asa, iaitu yang bermaksud, janganlah satu kaum daripada laki-laki memperolokkan laki-laki yang lain. Boleh jadi laki-laki yang kamu olok-olokkan itu lebih hebat daripada kamu. Yang pertama. Yang kedua, la nisa'um min nisa'in asa, janganlah perempuan-perempuan memperolokkan perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan-perempuan yang kamu olok-olokkan itu lebih hebat daripada kamu. Yang kedua. Yang ketiga, la talmizu anfusakum, janganlah kamu saling cela-mencela. Yang keempat, la tanabazu bil alqab, janganlah kamu memanggil seseorang itu dengan gelaran yang tidak baik. Kadang-kadang kita sedap mulut panggil orang dengan nama gelaran. Mentang-mentang dia yang paling tinggi dalam masjid ni, kita panggil dia panjang. Sampai arwah lah panjang tu kita panggil dia. Mentang-mentang dia paling kemetot, kita panggil dia pendek. Sampai arwah lah pendek tu. Ini di antara nama-nama gelaran yang Allah larang. Nanti saya jelaskan. Sebab perbuatan ini dilarang oleh Rasulullah ketika mana sahabat membuatnya. Jadi dalam ini ada 4 larangan. Laki-laki jangan olok-olokkan laki-laki yang lain. Perempuan-perempuan jangan olok-olokkan perempuan-perempuan yang lain. Jangan kamu suka mencela, dan jangan kamu memanggil dengan nama gelaran yang tidak baik. Saya ambil tafsir Al-Munir, karangan Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Dr. Wabah Az-Zuhaili, dia mentafsirkan ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Dia mentafsirkan ayat tersebut, sebenarnya ada 6 larangan Allah terhadap kita tentang mulut. Yang ini yang saya akan kongsikan dengan para jemaah. Kita hindari daripada 6 perkara ini. 6 perkara ini, setiap perbuatan kamu akan mewujudkan satu dosa di antara manusia. Ingat, kita muhasabah diri. Sebelum kita ambil ilmu ini, di dalam senarai kita dah ada nama-nama orang yang kita kutuk dahulu. Kalaulah dah ada sampai 2,000 orang, 3,000 orang, kita hentikan, kita jangan tambah dah. Dan ingat, setiap perbuatan daripada 6 saya nyatakan, semua ini akan menambah koleksi nama-nama manusia dalam buku catatan kamu, yang mana kamu kena minta maaf, yang bukan mudah kita nak buat. Malu kadang-kadang. Saya selalu tegur, kadang-kadang kita solat berjemaah. Bila solat jemaah, imam baca panjang, ada makmum yang tak suka. Panjang betul lah imam ni, bodoh betul lah. Mana nak datang amalan? Kamu menghina tok imam ketika mana kamu beramal, satu, amalan kamu terhapus. Kedua, nak kena minta maaf balik dekat imam tu. Mam, minta maaf, tadi aku kutuk kau cerita betul-betul apa kau kutuk, baru aku maafkan. Jenuh kita, malu ni, mana muka nak taruh ni? Disebabkan apa? Perbuatan kamu bukan nampak pun. Alah ustaz, dia bukan tahu. Memang imam tu tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Amalan kamu tak ada. Nak kena jumpa balik, ya Allah, benda yang memalukan. Tapi kalau kita tahu lepas ni, insya-Allah kita boleh halap. Kita takkan buat. Nak buat kita teringat, ya Allah, ni tambah lagi nama dia pula, nama Joyah ni dalam senarai, teruk dia. Padamkan siap-siap. Maksudnya jangan buat. Sebab dah buat pasti nama senarai. Jangan buat, dia belum senarai. Dah buat dah senarai, minta maaf balik tuan-tuan. Itu dalam majlis ilmu begini, senarai, maksudnya jangan
kita bawa keluar dosa di antara manusia disebabkan majlis ilmu itu. Kita keluar dengan jangan kita ada sedikit pun dosa di antara manusia. Sebab benda susah. Saya cekul. Bukan apa, kadang kita menyampaikan, kita tak pasal, kadang kita buat lawak, orang kecil hati, ustaz ni kutuk saya ni. Kita tak sengaja, tapi kita minta maaf betul-betul kan. Sebelum kita bersurat, kita minta maaf supaya apa? Jangan kita create dosa di antara manusia yang paling kita takuti. Baik, kita tengok ke 6-6 tersebut. 6-6 tersebut ni biasanya sejam terlajak juga ni. Sekejap sikit boleh ya. Kalau tak boleh, nanti kita sambung. Okey, insyaAllah saya habiskan 6 dia. Di antaranya 6 perkara pertama yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Pertama, larangan merendah-rendahkan orang dan meremeh-remehkan orang lain. Dilarang merendah-rendahkan orang di hadapan kamu dan dilarang meremeh-remehkan orang-orang di sekeliling kamu. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haq wa ramsun nas. Yang bermaksud sombong itu adalah menolak kebenaran, dan sombong itu juga apabila kamu merendah-rendahkan orang lain. Ciri-ciri orang yang sombong, kamu merendah-rendahkan orang. Asal dia buat, kau rendahkan dia, remehkan dia, pekerjaan dia semua kita remehkan. Perkara ini dilarang. Kamu meremehkan seseorang, kamu merendahkan seseorang, kamu telah mewujudkan satu dosa di antara manusia. Di senarai kamu dah tambah lagi satu orang. Sebab kita ingat, kamu tidak ada hak menilai manusia lain. Yang hak menilai manusia lain adalah Allah. Kita tidak ada hak. Kamu hebat mana nak menilai manusia lain? Kita tak ada hak. Perkara ini, di antaranya Rasulullah nyatakan kepada kita cukup mudah. Rasulullah SAW bersabda, rubba ash'adfa madfu'in bil abwa bilau aqsamallah hila abarrah. Yang bermaksud, di kalangan kita banyak orang, apabila melihat orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut masai, penampilannya tidak menarik, kamu melarikan diri daripada orang ini. Kamu meremeh-remehkan orang ini. Maksudnya kadang-kadang ada bila orang pengemis datang kepada kamu, kamu remeh-remehkan dia. Ini nak meminta je kerjanya malas. Kamu meremeh-remehkan orang ini, kamu menjauhkan diri daripada orang ini. Rasulullah bagi tahu, orang-orang yang kamu remehkan tersebut, yang kamu melarikan diri daripadanya, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah angkat doanya. Sedangkan kamu solat 5 waktu, Allah tak perkenankan doa kamu lagi. Siapa lagi hina? Kita lagi hina, bukan orang tersebut. Orang tu Rasulullah bagi tahu, orang yang kamu remeh-remehkan itu, kalau dia berdoa, Allah angkat. Sedangkan kamu solat 5 waktu, duduk dekat masjid berjemaah, kamu berdoa, Allah tak angkat. Siapa lebih teruk? Kita lebih teruk. Sebab itu Rasulullah kata, di antara kita, kita tak tahu. Kita duduk dalam satu kumpulan yang sama, kita tidak mengetahui antara kamu siapakah darjat lebih tinggi. Boleh jadi saya hanya asbab saja Allah berikan kelebihan untuk saya duduk dekat depan ni. Boleh jadi jemaah lagi hebat. Sebab itu kita tak boleh meremehkan orang. Dan satu peristiwa yang mana kita boleh ambil pengajaran ialah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika menjadi khalifah pada ketika itu, Sayyidina Umar nak keluar bermusafir. Dia tinggalkan kota dan diberikan kepimpinan kepada seorang sahabat bernama Nafi bin Abdul Haris. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Nafi, aku akan keluar daripada kota ni, jagalah kota ni. Lepas tu Nafi berkata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku akan serahkan tugasan ini kepada Ibnu Abza. Umar terkejut. Kita tuan-tuan, kita kalau nak bagi satu tugasan, kita akan bagi kepada orang yang kita percaya. Kita tak bagi orang yang kita baru kenal. Baru kenal sehari nak bagi tugasan, kita tak akan bagi. Kamu akan bagi kepada orang yang kamu percaya terhadap kepimpinan. Umar dah percaya kepada Nafi, tapi Nafi bagi kepada orang lain. Lalu Umar bertanya, wahai Nafi, siapa Ibnu Abza ni? Dia berkata, Ibnu Abza orang bawahanku. Lagilah dia cuak. Aku percaya kepada kamu, kamu bagi kepada bantu kamu. Something wrong, dia kata. Something wrong. Tapi dia tanya betul-betul, kamu ceritakan siapa Ibnu Abza ni? Siapa Ibnu Abza? Nafi menjawab, Ibnu Abza ialah innahu qari'un li kitab Allah. Seorang yang mahir tentang kitab Allah, hukum hakam dia tahu, sejarah semua tahu, apa yang terkandung dalam kitab dia tahu. Dan wa innahu alimun bil faraid. Dan Ibnu Abza juga dia mahir tentang ilmu pembagian harta. Bila diceritakan, Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, aku baru teringat Rasulullah SAW pernah bersabda tentang perkara ini. Rasulullah SAW bersabda,
innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama. Allah mengangkat darjat seseorang berdasarkan kitab Allah. Allah mengangkat darjat Ibnu Abza, yang pada pandangan Sayyidina Umar pada ketika itu, siapakah hamba Allah ini? Jadi Sayyidina Umar minta maaf kepada Ibnu Abza kerana bersangka buruk sebelumnya. Jadi samalah, Allah angkat darjat seseorang berdasarkan kitab Allah. Di kalangan kita kemungkinan ada orang yang telah menghafal Al-Quran, sedangkan kita juzuk biasa, juzuk amal pun alamak pun payah, tapi mulut tak nak jaga, memperlekehkan orang, memperkecilkan orang, padahal pada dia di sisi Allah dia dekat. Kita siapa? Sebab itu dilarang kamu merendah-rendahkan orang dan meremeh-remehkan orang. Saya kuliah maghrib di Masjid Bandar Seri Putra Bangi. Ada masjid, ada surau, kadang-kadang dia lepas solat isyak dia baca surah Al-Mulk. Alhamdulillah, menggalakkan bacaan surah Al-Mulk. Tapi bila habis kuliah tidak dibaca, kita pun balik. Kita balik, saya jumpa seorang budak food panda, baju food panda, hantar makanan. Apalah sangat, saya lalu dekat dia, dia duduk satu tiang, saya berselisih sebab pintu tu pintu satu je, pintu nak keluar pun. Saya lalu, dia duduk sedang baca surah Al-Mulk. Ya Allah, pada penampilan biasa kita, kalau kita yang busuk hati ni kata-kata alah budak food panda je, tapi Allah angkat darjat dia. Sebab apa? Dia boleh baca satu surah Al-Mulk sedangkan orang lain tak boleh baca. Faham tak? Maksudnya Allah angkat darjat dia. Pada kita tengok alah budak biasa je. Sebab itu pertama larangan ialah jangan memperlekehkan orang. Orang di sekeliling kamu, kamu tidak layak menghukum seseorang. Kita tak tahu. Sebab itu kita tahu, pertama, jangan sesekali kita memperlekehkan seseorang. Janganlah kamu merendah-rendahkan. Kita bersangka baik dan jangan sesekali bersangka buruk. Itu yang pertama. Baik, kita masuk yang kedua. Yang kedua, larangan memperolok-olokkan orang lain. Olok-olok ni apa? Kadang-kadang kita nak bergurau kan? Kita nak bergurau, kita olok-olokkan dia. Ketika mana kita olok-olokkan dia, orang lain dengar, orang lain gembira, orang lain ketawa, orang lain puji kita. Baguslah engkau ni. Kita memeriahkan sesuasana dengan memperolokkan seseorang, sedangkan mangsa tersebut sakit hati, kamu mewujudkan satu lagi dosa di antara manusia. Ustaz nak berlawak je Ustaz. Rasulullah juga berlawak, Rasulullah juga bergurau. Tapi Rasulullah bergurau, Rasulullah cover balik dengan maklumat yang betul supaya orang yang dia bergurau mangsa tersebut senang hati. Tapi kita tak ada. Kadang-kadang kita bergurau, orang lain gelak, orang lain suka, kita gembira. Dia kecil hati, bukan kita tanya dia pun, minta maaf lah tadi. Tak, kita tak cakap. Kita biarkan dia. Ingat, kamu membiarkan seseorang ketika mana kamu memperolokkan seseorang dan dia kecil hati, kamu menambah lagi satu dosa, nama manusia tersebut dalam buku catatan kamu. Mudah sangat kita buat dosa, mudah sangat kita cari nama orang yang tak kenal senarai kita, tapi susah kita nak membuangnya. Perkara ini dijelaskan oleh Mufti Wilayah, mantan Mufti Wilayah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Orang bertanya, apa hukumnya troll? T-R-O-L-L. Kalau yang muda-muda tahulah, tapi yang saya rasa pun sekarang pun orang semua dah ada Facebook kan. Troll maksudnya kamu memanipulasi maklumat, mengedit, mengubah sesuatu fakta dengan tujuan untuk bergurau. Kita lihatkan dalam internet, dalam WhatsApp, kadang-kadang ucapan orang tu punya panjang, dia potong-potong ucapan tu. Kita pula percaya gambar orang tu punya gambar punya baik, orang tu edit jadi gambar yang tidak baik. Video tu punya panjang, dipotong-potong video, dicampur-campurkan video jadi maksud yang berbeza. Inilah namanya troll. Kamu memanipulasi, mengubah, mengedit sesuatu fakta menjadi fakta yang lain dengan tujuan memperolok-olok orang. Benda tu suka-suka je, tak ada orang bayar pun sebenarnya. Tak ada orang bayar. Kamu sengaja suka-suka memperolok-olokkan, suka menganjuk. Ketika kamu buat, mangsa sakit hati dan kamu sebarkan perkara tersebut, kamu tanggunglah dosa keseluruhannya. Setiap orang yang menerima mesej tersebut, setiap orang yang mempercayai kisah yang kamu buat, setiap orang yang menyebarkannya, kamu tanggunglah segala dosa dia. Pertama, kamu dah create satu dosa orang tersebut. Kemudian banyak lagi kamu akan tersenarai nama-nama kamu di dalam buku catatan kamu. Ilaha illallah, banyaknya. Asalnya nak bergurau. Asalnya nak bergurau. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Al-mustabbadi maqala fa'alal badi'i malam yabtadi mazlumu. Di antara dua orang berbalah, siapa nak menanggung dosanya?
asal kita berlawak dengan sahabat ni, sahabat ni kecil hati, dia bawa balik, dia bagi tahu keluarga, dia bagi tahu adik-beradik, daripada 2 orang dah jadi 4 orang, dah tak puas hati, dia sebarkan pula sampai satu taman pun tahu. Siapa nak menanggung dosa dia semua ni? Rasulullah SAW bersabda, yang akan menanggung dosanya ialah orang yang pertama memulakan. Kamu yang pertama memulakannya, kamulah akan menanggung kesemua dosanya. Sebab orang yang pertama. Tapi bila kita faham tentang ini, setiap kali kita nak melakukan kesilapan, nak berbalas sekalipun, kalau kita dah tak tahan nak marah sangat orang, kita kena cakap, baik engkau mulakan dulu, aku sabar. Tak, baik engkau mulakan dulu, aku tengah marah ni. Tak, baik engkau mulakan dulu. Tak jadi gaduh. Sebab kamu tahu, barang siapa yang memulakan perbalahan tersebut, kamulah menanggung dosa dia. Kita senyum je, tak apa, engkau lah marah dulu. Tak boleh jadi ni, aku tumbuk je orang. Jadi kita tak boleh. Tapi kalau kamu boleh buat, inilah salah satu benda yang ada pada kita. Tapi kalau kita tak boleh tahan, kita jangan mulakan. Sebab permulaan itu akan mendatangkan malapetaka yang cukup besar kepada kamu. Jadi ini di antaranya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Kedua tadi, jangan olok-olokkan orang. Kalau nak bergurau, lepas bergurau kita jumpa dia, minta maaf lah, aku gurau betul ni, minta maaf. Kata tak apa, dia ikhlas. Kita tak ada masalah. Tapi kita tak buat. Kita balik-balik, kita sambung lagi. Gelakkan lagi ya. Pertama seminggu tak habis. Masuk dalam WhatsApp, dia kotok lagi. Sudah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, dilarang menyebut nama samaran yang tidak baik. Kita bacakan tadi surah Al-Hujurat ayat ke-11. Dilarang kamu menyebut nama samaran yang tidak baik. Jangan memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Kadang-kadang kita ni nak memperoleh, kita panggil dengan nama yang famous, nama yang kita gelarkan, kita main gelar je, kita suka-suka kita je. Ingat, ketika mana kamu yang memulakan panggilan tersebut lalu diikuti oleh orang lain, kamu menanggunglah dosanya. Kita memanggil dengan satu gelaran, orang tu senyum, padahal dalam hati dia tak suka. Kemudian sahabat-sahabat lain mengikutnya, kamu menanggunglah dosa. Walaupun orang itu telah meninggal dunia, tapi masih disebut dengan gelaran tersebut, masih lagi kamu menanggung dosa tersebut. Ya Allah, ya Allah. Dosa yang ada ni pun tak boleh habis dah. Kamu menambah satu dosa yang macam mana? Macam dosa direct selling tu. Dia berjalan-jalan, dia masuk sini sampai bila nak habis pun tak tahu dah. Kamu yang buat masalah dengan gelaran tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW, ada 2 orang sahabat, iaitu Abu Zar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kedua-dua sahabat ini sedang duduk bersama-sama, dan ada riwayat mengatakan ada sedikit perselisihan faham. Bengang ni. Jadi Rasulullah datang. Bila Rasulullah datang, Rasulullah kata, wahai Bilal, dah masuk waktu azan. Azan, naik satu tempat. Bilal pun bangun, naik satu tempat tinggi. Bilal pun laungkan azan. Ketika Bilal nak laungkan azan, Abu Zar radhiyallahu anhu, Abu Zar mengatakan, inilah anak lelaki wanita hitam. Anak lelaki wanita hitam. Satu panggilan kepada Bilal menisbahkan kepada nama ibunya. Ibu Bilal memang gelap, Bilal pun gelap. Tapi satu gelaran, kamu menyebut gelaran dengan menisbahkan ibunya, anak perempuan hitam. Rasulullah tegur. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Zar, telah dikurangkan takaran, pahala kamu dikurangkan oleh Allah disebabkan panggilan tersebut. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang panjang Rasulullah bagi tahu, antara kita, semua kita ni, antara darjat kita dengan Allah dibezakan dengan amal ibadat kamu, keimanan kamu, ketakwaan kamu. Bukan dibezakan dengan nasab keturunan kamu, harta kamu, pangkat kamu, tak. Pada sisi Allah, kita ni berdasarkan amalan. Kalau nasab keturunan kamu yang baik sekalipun, handsome semua orang, bukan menunjukkan kamu dekat kepada Allah. Jadi panggilan kamu kepada Bilal tadi, boleh jadi Bilal itu dekat dengan Allah, sedangkan kamu tak tahu. Ini yang kita takut. Kita panggil dengan gelaran yang tak baik, padahal dengan sisi Allah dia amat dekat. Dia berdoa, Allah angkat doanya. Dia beramal banyak, dia berzikir banyak, sedangkan kita tak tahu apa-apa. Kamu panggil dengan panggilan yang satu, yang panggilan yang tidak senonoh. Allah memuliakan orang tersebut, tapi kamu memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Sebab itu perkara ini dilarang. Nak panggil, panggillah dengan nama yang elok pada orang tersebut. Kalau kita dah panggil, kita ubah, walaupun orang itu suka, kita ingat
Dia suka pada zahir saja. Muka senyum nak jaga hati kawan. Oi Joya, senyum je. Kurang ajar betul jaga kau. Kita bukan tahu. Kita bukan tahu. Nampak macam panggilan manja. Aku punya nama Adawiyah punya cantik, dia panggil Joya. Tak ada kena-mengena. Panggilan nama, ingat, kalau orang itu tidak meredoi tentang panggilan tersebut, kamu telah mewujudkan satu lagi nama dalam buku catatan. Menambah lagi. Bila nak mengurangnya, tak ada kurang. Tak akan kurang. Nak kurang, minta maaf balik dengan orang tersebut. Sebab itu dengan tekan, jangan memanggil nama gelaran yang tidak baik. Saya dulu waktu sekolah rendah dekat Salak Saus. Salak Saus ni dia terkenal dengan kubur. Dia kata kalau kubur tu Salak Saus lah tu. Saya ketika sekolah, cikgu panggil saya Bulat. Agaknya gemuk gung, besar, panggil Bulat. Sampai dekat rumah, kawan pun panggil Bulat. Bulat, tu mak tanya, kenapa dia panggil kau Bulat? Cikgu panggil Bulat. La ilaha illallah. Tapi sekarang tak adalah, lonjong lah sekarang ni. Cuma nak bagi tahu, bila kita tahu sini, jaga kau cikgu. Kau jumpa lah aku. Aku dah tahu kau panggil aku Bulat dulu kan. Itu contoh. Sebab kadang-kadang orang panggilan kita ni macam-macam. Saya ada sahabat juga di kementerian. Bila kementerian, dia juga berceramah. Dia dengan saya ni. Cuma dia pakai name tag. Saya tak pakai name tag. Dia pakai name tag. Nama dia Meriam. M-E-R-I-A-M. Selalu perempuan Mariam betul. Dia bangga dia tak pakai name tag lagi, dia tunjuk nama dia Meriam. Cuma bila dia memperkenalkan dirinya, nama saya Meriam, tapi bukanlah Meriam buluh ataupun Meriam bertiru. Dia kata, dia berlawak lah. Tapi itu cara dia. Dia menyukai. Maknanya dia tidak masalah. Orang nak panggil macam mana pun tak apa. Sebab itu awal-awal lagi dia telah mendeklar. Jadi kita pun faham dengan cara bahasa dia, orang suka dia. Tapi kita kena ingat, bila orang suka sekalipun, kita nak kena jaga. Sebab kita tidak ketahui sebab sakitnya hatinya, dia tak bagi tahu kita. Itu masalah orang ni. Kalau dia bagi tahu kita, aku sakit hati, kau panggil, legalah, kita bersyukurlah dia bagi tahu. Aku minta maaf balik. Tapi kalau orang yang tak bagi tahu, kita nak tahu, kamu tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu, melainkan orang itu beritahu kepada kita. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat ialah larangan berburuk sangka. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taribu katsiran minaz-zan. Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, kerana sesungguhnya prasangka itu adalah dosa dan prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Saya gabungkan ayat Quran dengan hadis Rasulullah. Dinyatakan perkataan itu, prasangka itu adalah dusta dan prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Apa yang jadi pada kita? Kita kan kadang berprasangka buruk kepada seseorang. Kamu menambahkan satu lagi nama koleksi orang tersebut dalam buku catatan kamu. Berprasangka ni satu benda yang tidak baik. Walaupun kamu berprasangka dalam hati kamu, kamu tidak layak untuk berprasangka terhadap manusia lain. Kalau nak berprasangka yang baik, tidak ada masalah. Berprasangka yang buruk ini akan menjadi masalah. Kenapa Allah nyatakan masalah? Pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Sebab apa? Ini masalah prasangka. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in. Apabila datang seorang fasik kepada kamu, sampaikan satu berita, fatabayyanu, kamu semaklah dahulu kesahihan berita tersebut. Kalau tidak, dikuatiri kamu akan menimpakan satu musibah kepada kaum yang lain. Jadi pertama, kita kena semak setiap maklumat. Sebelum kita berprasangka, maklumat itu sampai, kamu selidik maklumat itu sebelum kita menyebarkannya. Kamu dah sebarkan benda yang tidak sahih, kamu menanggunglah dosanya. Ini di antara perkara yang kita kena ingat. Sebab saya kuliah duha muslimat di Sungai Besi. Satu jemaah dia hantar kepada saya, dia kata, ustaz, sahih tak? Bukan sahih, macam mana hadis ni? Pandangan. Saya baca hadis ini berbunyi, antara ganjaran seorang isteri apabila dapat menghidangkan satu cawan kepada suaminya, ganjaran dia, ya Allah, punyalah besar. Saya kata, makcik, macam ni saya pun nak jadi perempuan lah makcik. Besar sangat ganjaran tu. Tapi saya bukanlah pakar hadis. Saya kata, makcik, nanti saya simpan hadis ni, saya tanya balik. Saya tanya dekat pensyarah saya, hadis tu ada lebih kurang betul, tapi ganjaran dia tak betul. Ganjaran tak betul. Jadi bila sampai kuliah duha muslimat seterusnya, saya kata, makcik, mana dapat masih ni? Makcik dapat, makcik sebarkanlah sebab nak kongsikan manfaat. Semua orang nak tahu benda yang baik.
Jadi makcik sebarkan. Bila makcik dah sebarkan tu, tutup, masuk balik mesej tu kat sini. Maksudnya dah pusing satu dunia dah mesej dia. Ini masalah orang kita. Dah kena baru nak semak. Saya kata, makcik, hadis ni tak sahih. Apa masalah bila tak sahih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta di atas namaku, di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nerakalah tempatnya. Kita nak mencari sedikit kelebihan dengan menyampaikan ilmu apa yang kita tahu, dan kamu tidak selidik, kamu sebenarnya terjerumus ke dalam neraka Allah. Kita dapatkan Allah, hadis ustaz, hadis kita sebarkan. Ketika mana tidak ada ilmu kepada kamu, jangan disebarkan. Melainkan maklumat itu sampai kepada kamu yang kamu tahu siapa pemberinya. Oh, ustaz yang beri, kita yakin. Orang yang berilmu beri, kita yakin. Kita sebarkan. Tapi sampainya daripada kamu yang kamu tidak mengenali, walaupun orang lain mengenali orang tersebut tetapi kamu tidak mengenali, jangan disebarkan. Sebab kita mengejar amalan yang sedikit, tetapi risiko dia terlampau besar. Risiko dia terlampau besar. Kita tidak mengetahui. Ini di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ab'adama bainal masyriq wal maghrib." Yang bermaksud, seseorang itu apabila berkata-kata, mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu tanpa berfikir dahulu, dia terjerumus ke dalam neraka Allah sejauh timur dan barat. Nak mencari sedikit amalan, tapi kamu yang campakkan diri kamu ke dalam neraka Allah. Disebabkan apa? Zon, prasangka. Tapi kalau kita ada ilmu, kita bukanlah prasangka, kita boleh berhujah ini adalah hadis sahih sebab kamu faham. Tapi kalau kamu zon, berprasangka, apa yang kamu dapat kamu sebarkan, kamu mendatangkan kemudaratan yang lagi besar. Lebih-lebih lagi orang itu bercerita tentang orang lain, kamu mewujudkan satu nama lagi dalam buku catatan kamu kemudian minta maaf. Perkara ini biasa terjadi pada zaman sekarang. Kita tengok masa pilihan raya, macam-macam maklumat sampai, seolah-olah benda itu tidak berdosa bagi mereka. Kita sampai, ya Allah, tuduh sana, tuduh sini, sana tuduh, sini tuduh. Bila sampai pada kita, kamu ambil sebagai pengajaran, jangan disebarkan. Tapi kalau kamu pasti, tidak ada masalah. Dah pasti kongsikan. Kita takut nama-nama ini akan tersenarai yang kita nak minta maaf. Kita pun tak kenal. Tak kenal pun hamba Allah tu, tapi kita bersangka buruk, dah kita sebarkan. Mana nak jumpa? Mana kita boleh jumpa? Takkan boleh jumpa dah. Kita suka nak jumpa tentang perkara tersebut. Dan saya ambil satu lagi contoh yang mana orang ni berprasangka, satu orang jemaah. Sebelum tu Mufti Wilayah. Mufti Wilayah ketika mana berforum dengan saya di Bangi, Datuk Mufti ceritakan pengalaman dia. Ketika mana Datuk Mufti keluar daripada IJN, pasang 2 stand. Keluar daripada IJN, doktor kata, Datuk balik rehat, jangan buat kerja. Jadi Datuk balik, Datuk masuk rumah kebetulan pukul 12.30 tengah hari Jumaat. Datuk parking, Datuk keluar, Datuk masuk rumah, tak pergi solat Jumaat. Ketika itu Datuk parking, Datuk keluar, ada hamba Allah ambil gambar. Hamba Allah ini masuk dalam media sosial, dia berprasangka Datuk Mufti cuti kot. Kot prasangka. Tanpa disedari, orang yang tengok mengongsikan benda yang sama hampir beribu-ribu orang dalam tempoh solat Jumaat. 2 jam solat Jumaat, beribu-ribu orang kongsikan benda tersebut. Dan di antara perkongsian, setiap orang berkongsi, dia ada zon masing-masing. Ini bukan Datuk Mufti cuti, Datuk Mufti sengaja mengilat, Datuk Mufti lapar kot, Datuk Mufti kot ni banyak. Sehingga kan ada yang tu pada fitnah. Ini zon tadi. Cuma bila habis solat, pembantu Datuk Mufti kata, Datuk punya muka viral. Pasal apa Datuk tak pergi solat? Jadi bila Datuk tengok, Datuk bagi satu pengajaran kepada kita. Datuk kata apa? Pertama, percayalah dan peganglah. Jika kamu melihat sesuatu gambar, kamu percayalah yang mengetahui cerita sebenar adalah pelaku di dalam gambar. Orang yang tangkap gambar pun tak tahu cerita sebenar. Dan ingatlah ketika mana kamu melihat sesuatu video, dalam rakaman tersebut hanya pelaku di dalam rakaman yang mengetahui cerita sebenar, orang yang menangkap pun tidak mengetahui cerita sebenar. Bagaimana kita? Kita hanya penerima. Lagilah kita tak tahu. Kita pula kadang-kadang kita lebih daripada orang tahu. La ilaha illallah. Inilah zon, prasangka. Kisah kedua, hamba Allah ambil gambar orang tengah semayang dalam masjid. Hamba Allah tengah semayang ni,
tetapi pergerakan dia lebih. Dia tak boleh duduk diam. Jadi hamba Allah ambil gambar sampai habis solat. Dah habis, dia masuk dalam media sosial. Dia kata apa? Ini mazhab lain. Sekali ada orang komen, ini bukan mazhab lain, ini bengong namanya. Macam-macam punya tuduhan demi tuduhan sebab kamu hanya melihat daripada gambar. Sampai satu statement tu saya baca, rupa-rupanya hamba Allah ini ada penyakit. Hamba Allah ni komen, dia kata sebenarnya pelaku ni ada penyakit. Bila dia kata macam tu, saya teringat, saya dulu lahir di kampung Malaysia, Sungai Besi. Dekat kampung Malaysia ni ada satu kamp pemadam untuk penangis-penangis dadah. Dekat sana ada satu orang yang saya jumpa, apabila dia bawa motor, tangan dia sentiasa pukul ke belakang. Apabila seungkuk, tangan dia pukul. Apabila semayang pun, tangan dia pukul ke belakang. Satu penyakit dia. Jadi bila saya ingat apa yang saya tahu dengan apa dalam video, mana yang benda sama. Apa terjadi pada orang yang sebarkan video tersebut? Kamu tak ada ilmu, kamu tidak mengetahui, tetapi disebabkan kebodohan kamu, kamu tanggunglah segala-gala dosa orang disebabkan kamu. Ingat, Datuk Muhti kata hanya pelaku dalam video yang mengetahui cerita sebenar, dan gambar yang kita dapat hanya orang di dalam gambar yang mengetahui cerita sebenar. Kita sebagai penerima, jangan kau cari pasal. Tak payahlah cari pasal. Sebab kamu nak cari dosa, nak buat apa, kita dapat, kita pegang ajalah. Tidak ada datangkan risiko. Kamu sebarkan, mendatangkan risiko. Dan yang terakhir dia katakan sebagai sini, prasangka kepada penderma. Kita kadang-kadang kita duduk ramai-ramai ni, kejap lagi kita buat majlis, ada orang datang, kita bagi mock check besar-besar, hamba Allah nak sumbang. Jadi ada di kalangan jemaah mengatakan orang ini riak. Barang siapa yang mengatakan orang ini riak, Allah akan azab dia. Sebab apa? Dalam surah At-Taubah ayat 79, Allah menceritakan ketika mana Rasulullah SAW dia menyuruh para sahabat bersedekah. Wahai sahabat, bersedekahlah, bersedekahlah. Sahabat pun bersemangat, jual barang bersedekah. Sahabat punya semangat, dia pergi bekerja untuk bersedekah, dapat upah sedekah. Jadi bila sahabat semuanya bersedekah kepada Rasulullah, orang-orang kafir, dia mengatakan orang-orang Islam ni semua riak dalam amalan. Dia menuduh orang-orang riak, dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah, sahirallahu minhum walahum azabun alim, yang bermaksud Allah akan membalas penghinaan orang-orang kafir dengan azab yang pedih di atas tuduhan mereka kepada orang Islam yang riak. Kenapa? Riak ini adalah perbuatan pelaku dengan Allah. Kita tidak layak mengatakan orang riak sebab kita hanya lihat daripada zahir. Kita sebut orang yang berderma tadi riak, kemungkinan dia ikhlas, kita bukan tahu. Tapi kamu suka-suka kamu je. Ni riak ni. Tengok cara pakaian pun tahu. Tak boleh. Riak antara pelaku dengan Allah. Kita tak ada kena-mengena tentang riak. Kalau orang tu nak riak sekalipun, biarlah dia riak pun, tak ada kena dengan kita pun. Jadi ni salah satu zon prasangka yang tidak baik. Okey, baik, kita masuk yang ke-5. Terlebih 3 minit ni. Yang ke-5, diharamkan tajassus. Tajassus ni apa pula Ustaz? Tajassus, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, la tajassasu, jangan kamu mengintai, jangan kamu mencari, jangan kamu duk sibuk, dan jangan membuka aib orang. Kita kadang-kadang nampak kelemahan seseorang, kita buka aib dia, kamu ceritakan kekurangan dia. Jadi Rasul katakan, la tajassasu, jangan kamu buka aib orang, jangan kamu mencuri, jangan mencuri pula, jangan kamu mengintip, jangan kamu mencari-cari, jangan jaga tepi kain orang. Itu bahasa kita. Sebab apa? Larang. Sebab kalau jumpa, kamu cerita tak? Kamu akan cerita. Bila cerita pasal orang tersebut, disebabkan kelemahan, disebab ketidaksengajaan dia, menambah lagi satu nama dalam koleksi kamu. Tak ada cek pasal, mungkin cek kerja, nama yang ada ni dah banyak dah ni, kita menambah lagi. Sebab itu jangan, apabila nampak kelemahan seseorang, apa yang kita kena buat? Rasulullah ajar kita. Rasulullah bagi tahu, kalau kamu nampak aib kawan kamu, kamu nampak aib saudara kamu, apa yang kamu kena buat? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu ahihi idza ra'a fi aiban aslaha. Yang bermaksud, seorang mukmin adalah cerminan kepada mukmin yang lain. Saya adalah cerminan kepada jemaah, jemaah adalah cerminan kepada saya. Rasulullah bagi tahu, sekiranya kamu nampak aib seseorang di kalangan kamu, kamu perbaikilah diri kamu. Maksudnya kita jadi sebagai panduan. Dia tu panduan kita ni. Ya Allah, nasib baik aku tak buat macam dia.
bodoh betul. Bodoh tu janganlah. Tapi maksudnya apa yang dia buat memalukan, kita muhasabah diri. Ya Allah, nasib baiklah aku tak buat macam tu. Maksudnya itu jadi panduan kepada kita, bukan duk cerita memang dia memang perangai macam tu pun daripada kecil lagi aku kenal dah dia. Kita duk tambah-tambah pula. Jadi nampak aib orang, kita betulkan diri kamu. Dan Rasulullah menyatakan apa ganjaran kepada orang yang dapat menutup aib orang. Rasulullah SAW bersabda, la yasturu abdun abadan fid dunya ila satarahullahu yaumal qiyamah. Yang bermaksud, tidaklah seseorang itu menutup aib orang lain, melainkan Allah akan menutup aibnya di hari akhirat kelak. Lepas ni kalau biasa-biasa kita minum-minum, kita duduk relax-relax ni, kita tengok member ni tengah buka aib orang, kita tegur dia, kau jangan cerita aib orang berdosa ni. Bila hamba Allah itu berhenti, Allah balas kamu sebab kamu berjaya menutup aib orang. Aib kamu akan ditutup di hari akhirat kelak. Maksudnya kita kena berani tegur. Kau tak dengar ke ustaz kata tadi kau jangan buka aib orang? Eleng kau baru pergi sekali dah tunjuk alim pula. Kena juga kita. Nak tegur salah, tak tegur salah. Nak tak nak, kena tegur. Sebab kita mengetahui lantang kau lah kau nak kata apa. Aku tegur tetap tegur. Sebab kamu ingat, amanah antara kita dengan sahabat juga adalah amanah. Dia kena tegur. Biarlah dia kata apa pun. Jadi yang kelima tadi ialah tentang tajassus. Jangan membuka aib orang. Kita nampak aib orang, perbetullah diri kamu. Diri kita ni pun bukannya betul sangat. Sebenarnya orang pun tengok kau pun lebih kurang 2 kali 5 juga kau nak cerita pasal orang. Kita ni lebih kurang gitu. Baik. Yang terakhir ialah gibah. Dilarang gibah. Gibah ni apa pula ustaz? Tadi tajassus, ni gibah. Apa dia? Gibah. Betul. Gibah dia macam ni. Dia ada satu hadis. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah tanya dengan semua sahabat, wahai sahabat, atadruna ma'al ghibah. Maksudnya, kamu tu tak gibah ni apa? G-H-I-B-A-H. G-H-I-B-A-H, gibah. Lepas tu sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul je mengetahuinya. Ingatkan sahabat tu nak jawab, tapi sahabat tu kata hanya Allah dan Rasul je mengetahuinya. Lalu Rasulullah jelaskan, gibah ialah sesuatu perkara yang kamu ceritakan tentang orang lain. Joyah tu macam ni, macam ni, macam ni. Dan apabila kamu menceritakan tentang sesuatu tentang orang lain yang tidak disukai, maksudnya joyah tu kalau tahu dia tumbuk kau, maksudnya itu dia tak tahu, dia tak suka. Sesuatu perkara yang tidak disukai oleh orang lain kerana kamu menceritakannya, itu adalah gibah dan berdosa. Kemudian sahabat datang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana perkara tu betul? Memang dia pun memang perangai macam tu. Kalau kita duduk sebelah Rasulullah pun kita nak tanya benda yang sama. Ya Rasulullah, memang perangai dia macam tu pun. Rasulullah bagi tahu, kalau benda itu betul sekalipun, jatuh kepada mengumpat. Kalau tak betul, jatuh kepada fitnah. Maksudnya gibah ni dosa belaka. Kamu menceritakan tentang seseorang, ia akan menjadikan dosa dan menambah lagi satu nama dalam buku catatan kamu. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu jannata namam. Diharamkan syurga bagi orang yang suka mengumpat. Tadi kita baca surah Al-Humazah, Allah laknat orang yang suka mengumpat. Tapi Rasulullah bagi tahu diharamkan terus syurga bagi orang-orang yang suka mengumpat. Makna ini yang paling teruk. Jadi dalam keenam perkara tersebut, inilah dikatakan sebagai benda yang kita kena ingat. Sebab kita ni dalam beramal, tiba-tiba dalam buku catatan tak ada amalan, tak ada satu hal, tiba-tiba nama orang tu tiba-tiba pula ada dalam itu. Allah dah berdosa pula dengan seorang ni. Jadi perkara ini perlu kita takuti. Ketika mana jangan juga kita melakukan, kita nak puasa kan, penat puasa tu, kita lakukan benda kita tak perasan pun. Kita boleh berbangga di hadapan Allah, kita zahirnya kita dah puasa, tetapi pada hakikatnya amalan tidak ditulis dan kamu menambah satu dosa di antara manusia. Jadi di antara perkara-perkara ini, agak-agak macam mana nak selesaikan? Ustaz bagi satu solusi. Ustaz bagi masalah, 6 masalah dah ni, bagilah satu cadangan. Agak-agak nak buat macam mana? Cadangannya ditulis dalam kitab ini. Dia mengatakan, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ada seorang Nabi,
Seorang Nabi itu berkata kepada kaum-kaumnya, wahai kaum-kaumku, bawalah seorang yang paling baik dalam kalangan kamu ke hadapan ini. Jadi sebagai contoh, saya katakan, wahai para jemaah, sila datangkan seorang yang paling baik ke depan ini. Agak-agak siapa nak datang? Kita bagi pengurusi datang. Jadi saya kata dekat, okey, sekarang tuan-tuan dah bagi ini yang paling baik. Saya bagi tahu, okey, baik puan, sekarang puan pergi ke belakang, cari orang yang paling jahat pula, datangkan ke depan. Jadi dia pun ke belakang, dia tengok buku seorang, janganlah panggil aku, janganlah panggil aku. Datang balik. Dia kata, ustaz, saya tak jumpa ustaz yang paling jahat, tapi saya rasa saya lah yang paling jahat. Nabi itu berkata, kamu betul dan kamu semua betul. Maksudnya, dia nak bagi tahu kepada kita, kalau kita duduk dalam berkumpulan, kamu rasakan kamu hebat, tidak ada masalah. Wajib juga kamu rasakan kamulah yang paling hina dalam kumpulan kamu. Sebab kalau kita ada dua-dua sifat ini, kamu dah bangga diri dah, dan kamu letakkan juga kamu yang paling hina. Ketika mana nak bercakap tentang orang lain, kamu akan beringat. Nak kutuk dia, aku lebih teruk. Nak uluk-ulukkan dia, aku pun tak tahu aku dekat mana. Jadi perkara ini kita kena niat, bukan niat, dengan muhasabah diri kamu. Kalau kamu rasakan kamu dalam kalangan kamu terbaik, kamu letakkan juga kamulah yang paling hina dalam kalangan kamu. Selesai masalah. Kamu tidak akan bercakap dah pada orang. Nak umpat, aku lebih teruk. Nak cakap, aku lebih teruk. Nak panggil nama gelaran, aku lebih teruk. Jadi kesemua itu letakkan pada diri kamu, insya-Allah selesai masalah tersebut. Jadi inilah perkongsian saya pada hari ini, iaitu wasiat tentang perkara yang merosakkan amalan, iaitu tentang menghina orang-orang Islam dan lain. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang meletakkan bahawasanya ada perkara yang dibenarkan kita berkata tentang orang lain, dan perkara tersebut sebenarnya ada 7 situasi yang kamu dibenarkan bercerita tentang orang lain dan tidak berdosa pada kamu. Perkara tersebut ialah, kita sambung nanti insya-Allah. Maksudnya kalau ada peluang sebab kedua-dua, sebab dia perbahasan dia panjang, dekat sejam lebih juga. Sebab situasi itu kita kena tahu. Sebab itu dalam Islam dia tidaklah terlampau rigid. Allah memuliakan Islam ini, ada perkara yang kita tidak benar dan Allah membenarkan perkara yang lain. Maksudnya ada situasi kalau kamu nak kutuk dia pun dia tidak ada masalah, sebab situasi itu terjadi pada kamu, memang dibenarkan pada situasi itu. Tapi bukanlah namanya kutuk, namanya kamu menceritakan kejahatan dia, kamu ceritakan keburukan dia, kamu ceritakan apa yang jadi. Semua itu dibenarkan dengan situasi-situasi yang terjadi. Sebab itu Islam itu cukup indah pada kita. Kita nyatakan, Allah ustaz, semuanya tak boleh. Saya kata tak, dia ada, Islam itu indah. Allah letakkan dalam Al-Quran, dan ditelahkan juga data mufti wilayah pun telah jelaskan perkara tersebut. Ada 7 situasi, maksudnya kita dibenarkan. Tidaklah terlampau rigid sangat Islam. Tapi bila kita tahu, mengetahui tentang dua perkara, ketika mana kamu boleh cakap, kamu lebih yakin, tak, ini tak dosa, aku benar. Sebab kita tahu situasi kita. Tapi kalau semuanya tak boleh, silap-silap kita makan semuanya diam, tak bercakap. Makan tak bercakap. Takut bercakap tentang orang lain. Jadi itulah perkongsian saya. Ucapkan terima kasih sangat. Sebab tadi sebenarnya saya dah balik Bangi dah, ada sahabat telefon, dia kata, ustaz, free ustaz. Saya kata kalau Sabtu ni memang okey lah, memang tengah tak ada kerja kan. Dia kata okey, tak apa, insyaAllah saya boleh datang. Dan saya pun ada kuliah maghrib kat sini, tapi 2-3 kali lah pernah datang. Dia kata, oh masjid Namutan saya pernah datang ni. Saya kata insyaAllah boleh sampai. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menjemput. InsyaAllah sekiranya kita ada pertemuan lain, Allah berikan kita kebenaran untuk berjumpa dengan rahmat Allah, kita akan berjumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan itu datangnya daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka ratibi amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum. Ini kita